Okey, sekarang kita sambung lagi. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Inna akhaka al-haqqa man kana ma'aka wa ma yadurru nafsahu liyanfa'aka wa man iza raibu zamani sada'aka syattata fika syamlahu liyajma'aka." Okey, ini kata-kata Sayyidina Ali, saudaramu yang sebenarnya ialah orang yang selalu menolongmu di waktu senang dan susah, dan dia sanggup berkorban kerana memberi manfaat kepadamu, dan dia sanggup memecahkan segala urusannya kerana menolong engkau dalam menghadapi bala dan ujian. Masya Allah. Terkadang apabila ada sahabat di media sosial memohon doa daripada kita, teruslah lidah kita mendoakannya dalam diam. Yakinlah kita akan didoakan kembali oleh para malaikat. Masya Allah. Okey, kita tengok hadis Nabi di bawah, sama-sama baca ya. Okey, saya faham ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang semut-semut kan? Ada yang lengoh, Masya Allah. Jadi tak ada masalah banyak bergerak, kejap kiri, kejap kanan. Ada yang dah ustazah dah tak ada cara dah, melainkan melunjur ya kan? Jadi kalau rasa melunjur ke depan tu kurang sopan, boleh je ke kiri ataupun ke kanan. Faham maksud saya ya? Saya tak ada masalah, jangan rasa segan. Saya tahu ramai di hadapan saya ni remaja ni. Kan? Remaja purba, Masya Allah. Umur 50 ke atas kebanyakannya ni kan? Saya nak tanya, siapa yang umur remaja 50 ke atas? 90%. Masya Allah, Allahu Akbar. Haji-haji sekalian, hebatnya, kuatnya menuntut ilmu. Masya Allah. Saya nampak ajar ke depan ni dah tak tentu arah dah kan? Tapi nak duduk depan juga kan? Masya Allah. Kuki, Hajah ni daripada hari tu saya jumpa. Kata nak duduk depan, nak tengok ustazah. Nampak tu kan saya kan? Anak suka gambar itu. Ya, terima kasih. Oh, Hajah. Subhanallah. Okey, Masya Allah. Okey, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkalu bih amin walaka bimislin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, muslimat sekalian, Masya Allah, hadis yang terkandung dalam kitab, dalam buku Sahabat Dunia Akhirat ini semuanya hadis yang sahih, telah ditasahihkan. Maksudnya dijamin, dah ditahqiq, semuanya hadis yang sahih. Begitu juga cerita yang diriwayatkan dalam buku ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala memang confirm lah. Masya Allah, tidak diragui. Okey, kita tengok hadis ini. Doa seorang Muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, Allahu Akbar. Daripada hadis ini, pertama, doa seorang Muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan. Yang pertama, muslimat sekalian, tanpa pengetahuan orang yang didoakannya, Nabi sebut doa yang dimakbulkan. Jadi kita tahu banyak ciri-ciri ataupun syarat-syarat nak makbul doa. Jadi pada pagi ini, antara makbulnya doa ada doa yang disembunyikan, dirahsiakan. Dan kalau boleh, sebaiknya, sebolehnya, rahsiakan seumur hidup. Bukan hari ni rahsia, esok bagi tahu. Semalam saya doakan awak, senyap-senyap tengah malam, awak tak tahu. Dah tak jadi rahsia dah tu. Masya Allah. Contohnya kan, kita berdoa di depan Kaabah. Doa apa masa tu kan? Doa depan Kaabah. Ini pengalaman saya. Masya Allah. Tak jadi rahsia lah ni kan. Masa saya pergi umrah yang pertama dulu, dan itulah yang pertamanya. Sebenarnya patutnya tahun ni pergi umrah dan pergi haji. Masya Allah.
Jadi pada hujung tahun 2018, masa tu kan macam tergatal. Tergatal ke? Bukan tergatal. Terbaik. Terbaik. Maksudnya terbuat baik. Macam itulah. Saya dalam beberapa ceramah sebelum saya pergi umrah tu, saya buka, saya kata kepada sesiapa yang ingin kirimkan doa, bolehlah tulis nama apa semua, nanti saya bacakan, insya-Allah saya doakan. Sebenarnya saya nak ambil manfaat doa dalam keadaan sembunyi itulah. Kan? Masya-Allah. Lepas daripada tu saya tengok banyaklah doa. Masya Allah. Bayangkan ramai makcik-makcik kirim. Saya nak pergi pun ada lagi kirim sampai ke rumah Ustazah ni ya. Berketah-ketah saya tengok bolehlah satu beg. Banyaknya saya kata sudah macam mana tu lah. Tergatal sangat kan. Bukan Masya Allah. Tapi ada hikmahnya kan. Ada hikmahnya. Sampailah ketika bila saya di Mekah, terutamanya di depan Kaabah kan. Ya, kita kan saya pergi dengan pergi suami isteri, masa tak bawa anak-anak. Jadi bila waktu kan kita cari depan Kaabah, nampak Kaabah. Saya akan buka lah beg saya tu. Lepas satu doa sampai orang sebelah tengok kan keluar masuk. Nak habiskan doa, beratus doa yang orang kirim. Ada yang doa tu kan main panjang, dia dah tulis siap-siapkan. Tapi masa minta, ya Allah untuk hamba-Mu ini, ya Allah, hajah ni puan ni, ya Allah, mohonlah untuk anaknya sehat, ya Allah, ada anak sekian-sekian. Saya baca macam-macam doa lah yang dikirimkan. Sampai kadang saya rasa macam, ya Allah, aku dah tak ada doa untuk aku sendiri. Sungguh saya kata masa tu kan, dah tak lakat dah. Sampai tahap, okey, tangguh dah habis dulu sebahagian, nak doa kita pula kan. Ya Allah, Engkau maha memahamiku, ya Allah. Macam tu dah kan? Engkau maha mengetahui apa yang aku hajatkan, ya Allah. Engkau yang maha mengetahui, ya Allah. Masya Allah. Kemudian kita pun balik tak lama kan. Tak lama tu bila saya kuliah balik jumpa hajah-hajah makcik-makcik tu kan, kita pun tak ingat dah, tak kenal pun siapa yang kirim doa kan. Ustazah terima kasih. Saya kata kenapa ya? Ustazah ada tak baca doa saya? Wallahu alam. Tapi saya usaha baca semua. Ustazah, saya ada kirim Ustazah doa. Saya ada anak lelaki yang Allah uji umur dia sampai 30 tahun lebih. Macam-macam cara kami buat Ustazah. Kami pergi sana, kami pergi sini. Dia maksudnya ni lah, isak dadahnya, perangai yang ujian yang sangat berat pada ibu bapa ni. Dia lawan saya, dia sekian-sekian. Dia kata, Ustazah, dalam beberapa minggu yang lepas, dia tiba-tiba berubah Ustazah dan dia minta untuk pergi belajar kat pondok. Saya kata, kami suami isteri terkejut Ustazah, macam mana tiba-tiba dah sekian lama. Saya kata, ya Allah, dia mengalir mata dengan mata, ya Allah, wallahu alam. Saya kata, hajah saya tak tahu. Lepas tu ada pula yang mesej, yang PM. Sebab ada juga bukan sekadar tulis, melalui telefon pun banyak yang kirim. Kerja saya buka telefon, baca satu-satu himpunan mesej, saya kumpulkan dalam satu. Lepas tu ada yang PM, Ustazah, alhamdulillah anak saya kritikal, cucu saya kritikal, gini-gini. Saya nak bagi tahu, bukan sebab saya ya Allah, kita banyak dosa, tak ada apa-apa. Bukan sebab makbul doa, tetapi kita tahu tempat barakah itu di rumah Allah, kemudian di Mekah, subhan ada tempatnya. Kemudian ketika berdoa tu, kita tak ada kepentingan apa-apa. Tak ada Ustazah ni ya, doanya sekali 1000. Contohlah. Tak ada apa-apa dan kita pun tak kenal siapa. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan kita tahu antara doa yang makbul adalah mendoakan untuk saudaranya sedangkan keadaan sembunyi dan kadang saudaranya tidak tahu. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi itu sekadar perkongsian pengalaman. Masa tu saya merasai nikmatnya mendoakan orang lain dalam keadaan sembunyi. Saya kata seronoknya, subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang mana cerita ni ada di kalangan yang saya doakan. Mungkin ada yang saya terlepas, saya tak tahu. Contoh yang lain, muslimat sekalian, ini bukan contoh saya bagi contoh saja. Kita doakan untuk anak saudara kita lulus peperiksaan ataupun cemerlang SPM. Kita doa pula di Mekah contohnya, ya Allah untuk anak saudaraku yang ambil SPM, ya Allah berilah dia cemerlang straight A, ya Allah. Lepas 4 bulan, 5 bulan keluar keputusan contoh. Kan? Betul, straight A. Masa tu teruji, kita nak rahsiakan tak doa kita tu kan? Mungkin masa tu kita cakap dekat adik kita, Dek akan nak cakap ni. Tahniahlah anak tu.
Kak pun tumpang gembira anak saudara dapat straight A, seronok. Tapi kalau kau nak tahulah dulu akak doa depan Kaabah. Tercakap juga kan. Akak doakan dia, sebut nama dia depan Kaabah, dapat straight A. Sama betul-betul mencakap doa, ya Allah. Adik tu pun, ya Allah Kak, terima kasih Kak, Masya Allah, berkat doa Kak. Adik tu pun ajaklah anak saudara, ni Mak Long ni doakan kau ni, gini. Anak tu pula ambil gambar kita dengan dia, dengan Riza, update pula dalam Facebook. Subhanallah, berkat doa Mak Long saya, gini. Aduh, Masya Allah. Sebenarnya kan, doa yang dirahsiakan itu pahalanya begitu hebat. Allah akan uji kita. Lagi-lagi kalau doa itu nampak makbul, kita rasa nak cakap, kita rasa nak bagi tahu. Kalau kita bagi tahu pun bukan dosa, saya nak sebut, bukan dosa. Tapi kalau kita rahsiakan, walaupun mulut tu kan gatal nak cakap langsung. Lagi-lagi kalau budak tu menyakitkan hati kita, rasa nak cakap, maklum doakan kau dulu depan ni. Rasa lagi nak cakap kalau budak tu menyakitkan hati kita. Maksudnya doa yang dirahsiakan ini akan diuji. Sejauh mana kita mampu merahsiakannya, yang akan dibongkarkan di mahsyar kelak. Allah akan buka. Betapa besarnya kita menahan, sabar merahsiakan doa kita. Walaupun mungkin orang kita doakan itu menguji sabar kita, kita masih tidak menyebut yang kita pernah mendoakannya secara sembunyi. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini tergolong dalam doa yang makbul dan juga doa yang diberikan pahala yang begitu besar. Sebab doa juga ibadah. Ini hadis Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah kepalanya ibadah. Maka kita bimbang bila doa kita ceritakan. Lagi-lagi kalau kita merasakan makbulnya doa kita disebabkan kita. Kita bimbang kita tak dapat pahala daripada doa tersebut. Yang kita dapat riak, berbangga dengan doa kita, ujub, rasa kagum dengan doa yang dimabulkan. Rasa kau jangan main-main, doa aku makbul. Kau jangan main-main, mulut aku masin. Itu ayat aku cakap macam ni, jadi sungguh. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Takut itu satu tipu daya. Okey, sekarang pergi bab yang kedua, iaitu muka surat yang kelima, kemuliaan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai sahabat, beruntunglah mereka yang memiliki akhlak terpuji. Muka surat 5. Ada sahabat-sahabat di live, ramai yang dah ada buku ni. Buku ni dalam tempoh 3 bulan ke 4 bulan lah, 50,000 naskah. Subhanallah. Tapi sekarang ni saya rasa dah 70,000 kot, lebih kurang. Saya tak tahulah, lama tak tanya pihak Galeri Ilmu. Maksudnya sampai sekarang Alhamdulillah banyak mudah-mudahan banyak memberi manfaat. Yang saya tahu ada orang beli konsisten, sebulan 10. Kita tanya kenapa, setiap bulan dia sedekahkan. Ada sahabat saya kanser, dia duduk di ward sakit hospital. Kemudian dia kata, saya terima buku ni Ustazah, terima di hospital, ada orang agihkan. Saya tak tahu, mungkin doktor ke, mungkin kawan ke, mungkin nurse ke, tapi memang ada doktor yang beli banyak, dia berikan hadiah ni kepada pesakit-pesakit. Dan saya dapat ramai juga feedback pesakit-pesakit yang dahsyat, yang nak pulihkan semangat, terutamanya yang kanser, di ward kanser dan sebagainya. Subhanallah, boleh jadi rasa bahagia, rasa seronok, rasa kuat dengan membaca. Antaranya dengan membaca buku ini. Sebenarnya buku ini luar biasa tu bukan sebab saya menulis, Masya Allah, kerana ia adalah himpunan daripada hadis Nabi dan juga firman Allah, juga daripada kisah-kisah yang benar, riwayat yang sahih. Itulah sebenarnya hiburan orang mukmin. Hadis Nabi, firman Allah, kisah-kisah.